RBT tingkatan 2 hari ini, cikgu akan menerangkan tajuk reka bentuk elektronik. Dalam bab reka bentuk elektronik ni, hari ini kamu akan mempelajari maksud mikro pengawal dan mikro pemprosesan serta perbezaan dua-dua komponen ni. Okey, kita tengok yang pertama, pengenalan. Reka bentuk elektronik ialah litar yang direka bentuk menggunakan komponen elektronik. Okey, komponen elektronik tertentu. Contoh dia komponen elektronik ni seperti perintang, kapasitor, diode, transistor dan lain-lain lagi. Okey, kita pilih komponen yang bersesuaian. Kemudian disusun. Disusun dan disambungkan mengikut kaki-kaki dia yang betul. Kemudian, kenapa? Sebab untuk mencapai tujuan penggunaan yang hendak dilakukan. Okey, contoh dalam gambar ni, kalau kamu tengok cikgu zoom, okey. Ini adalah salah satu reka bentuk elektronik. Okey, ini adalah reka bentuk elektronik. Okey, jadi komponen yang dia pakai dekat situ ada transistor, okey, ada perintang, ada semua, kemudian disambungkan dengan wire. Kemudian tujuan dia adalah untuk nyalakan lampu itu. Okey, itu maksud reka bentuk elektronik. Okey. Kemudian kita tengok yang pertama iaitu mikro pengawal. Apa yang dikatakan mikro pengawal ialah peranti kawalan dalam satu chip. Peranti ni maksudnya unit perkakasan lah, kita boleh pegang. Kita boleh pegang. Okey, tu gambar dia tu yang berkaki banyak tu macam lipan tu adalah mikro pengawal. Okey, merupakan peranti kawalan dalam satu chip. Okey, dalam satu chip. Kemudian di dalam dia tu, di dalam Okey, ni di dalam ni dia ada 4 benda ni. CPU iaitu unit pemprosesan pusat. Kemudian dia ada RAM. Okey. Random access memory. Kemudian dia ada ROM. Ini read only memory dan port input output. Okey, dia ada 5 benda lah kat situ. Kita kata 5 benda. Yang pertama dia ada CPU. Di dalam dia tu ada CPU, ada RAM, ada ROM, ada input, ada output. Okey, kenapa kita nak guna mikro pengawal ni? Okey, nama dia pun pengawal. Jadi dia berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Peranti elektronik ni contohnya macam remote control, macam tu. Okey, dia nak kawal. Kemudian mikro pengawal ni menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraan yang telah dimuatkan di dalamnya. Okey, bermaksud dia hanya boleh digunakan untuk sesuatu perkakas sesuatu peranti elektronik yang ringkas lah, yang ringkas. Yang kita dah buat atur cara dia, dah kita buat dah. Kalau kita tekan button ni dia akan jadi apa, tekan button ni dia akan jadi apa. Okey, dia akan ulang benda tu saja. Okey, yang telah dimuatkan di dalam dia, jadi dia akan ikut nak tu lah. Contoh dia pintu pagar automatik. Okey, pintu pagar automatik dekat rumah tu, kita keluar, kita tekan dia punya remote control dari jauh. Okey, kalau kita tekan pintu pagar terbuka, dia akan terbuka lah. Kalau kita tekan pintu pagar tertutup, dia akan tertutup. Jadi dia tak ada yang lain dah. Memang dah diprogramkan macam tu. Okey, selain daripada tu juga mesin basuh. Okey, dia dah programkan untuk basuh baju je. Cuma kita boleh pilih benda-benda yang dah ada dekat situ, dekat motherboard dia tu. Okey, baju baby kita tekan. Okey, dia dah diprogramkan macam tu saja. Tu maksud dia mikro pengawal ni. Mikro pengawal ni hanya ada pada peranti elektronik ataupun perkakas elektrik kita tu yang simple, yang mudah. Tu maksudnya. Okey,
Kemudian kita tengok ini dia punya gambar rajah blok mikro pengawal yang saya terang tadi tu. Okey, mikro pengawal. Okey, saya zoom kat sini. Kamu tengok mikro pengawal yang rupa dia tadi macam apa? Macam lipan tadi. Okey, dia tunjuk kamu ada 3 tu. Kemudian di dalam dia tu ada CPU, ada RAM, ada ROM, ada port input dan output. Okey, di dalam dia. Okey, ini yang dikatakan apa dia? Okey, ini yang dikatakan sebagai mikro pengawal. Ada RAM, ada port input output, ada 2 kat situ. Ada ROM dan ada CPU. Okey, dan ini adalah yang kita pasanglah dekat litar elektronik. Ini ada dia bagi 3 bentuk litar elektronik kat sini. Okey, tu kita pasang mikro pengawal. Macam itulah. Okey, kemudian kita tengok lagi apa yang dikatakan sebagai mikro pengawal. Dia dikategorikan sebagai komputer kecil. Kecil lah, sebab apa? Saya dah kata tadi hanya boleh digunakan kepada kawalan yang mudah sahaja. Okey, yang berfungsi untuk menerima dan memproses isyarat dan seterusnya menghasilkan isyarat untuk dilaksanakan. Macam yang kita kata tadilah, kalau kita tekan on TV, okey, TV akan terbuka lah, akhirnya menyala lah. Kalau kita tutup, okey, dia tutup. Kalau kita tukar channel, dia hanya ada channel tu saja. Channel lain dah tak boleh sebab dah diprogramkan macam tu. Okey, kemudian mikro pengawal banyak diaplikasikan dalam sistem atau peralatan yang kita gunakan seharian, seperti kawalan elektronik kereta. Okey, kita ada alarm, kemudian kita ada apa ni, dalam kereta hanya ada apa saya boleh guna yang tu sajalah. Kemudian mesin basuh yang saya kata tadi. Kemudian alat kawalan jauh, remote control, aplikasi robot. Okey, robot kalau kita kalau kita kendalikan pusing kanan, kiri. Okey. Kemudian sistem kawalan keselamatan, alat alarm lah. Kemudian sistem kawalan peralatan dan sebagainya. Okey, yang mudah-mudah. Okey, kemudian kita tengok yang kedua iaitu mikro pemprosesan. Okey, nama pun berbeza. Yang tadi pengawal, yang ni proses. Okey, peranti pemprosesan mikro dalam satu chip. Okey, yang ni peranti pemprosesan. Yang tadi peranti kawalan. Okey, dia nak mengawal. Yang ni dia nak proses. Okey, dia nak memproses. Kemudian mikro pemprosesan ni dia digunakan bersama dengan chip-chip yang disokong. Okey, seperti input, output, RAM dan ROM. Okey, jadi dekat sini dia ada okey, dekat sini dia ada input, output, RAM dan ROM. Jadi beza dekat sini, mikro pemprosesan dia tak ada CPU. Okey, yang tadi kat sini peranti pemprosesan sebagai peranti pemprosesan. Kalau mikro pengawal tadi sebagai peranti kawalan. Okey, kemudian dia ada 5. Okey, RAM, output, input, ROM, dan dia ada satu lagi CPU. Jadi mikro pemprosesan dia tak ada CPU. Okey, kemudian dia digunakan bersama, bukannya di dalam dia. Di dalam dia tak ada benda ni. Okey, tak ada benda ni. Tapi mikro pengawal tadi, input, output, RAM, ROM, CPU berada di dalam dia. Okey, jadi kesemua chip ni berada di luar. Okey, maksudnya kita sambung kat luar-luar ni lah. Okey. Kemudian di luar mikro pemprosesan dan dihubungkan melalui sistem bus. Okey, digunakan untuk melakukan kawalan yang besar. Yang ni kawalan yang besar. Tadi hanya kawalan yang mudah.
kawalan yang besar ni contoh dia komputer. Sebab apa, dalam komputer kita boleh buat macam-macam. Boleh buat video, okey, boleh boleh search internet. Kemudian boleh apa lagi? Boleh menaip banyak benda. Jadi dia terpaksa menggunakan mikropemprosesan sebab dia nak proses semua tu untuk disimpan. Okey, itu yang dinamakan mikropemprosesan. Dia digunakan kepada kawalan yang lebih besar, yang berat-berat lah, peralatan yang lebih berat. Okey. Kemudian kita tengok gambar rajah blok mikropemprosesan. Tadi cikgu dah kata mikropemprosesan ni dia ada kat sini dan dia disambungkan dengan chip-chip yang kat luar ni, input, output, ROM, RAM. Benda ni akan disambungkan oleh sistem bus sampai dekat dia. Okey. Ini yang dikatakan mikropemprosesan. Jika dibandingkan dengan mikro pengawal tadi, dia berada di dalam dia. Mikro pengawal berada di dalam. Okey. CPU, RAM, ROM, input, output berada di dalam. Okey, mikropemprosesan dia disambungkan, dia berada di luar. Okey, itu perbezaan dia. Okey, baik, itu saja untuk kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih.